Assalamualaikum yang dihormati Ustaz Syahrul dan juga rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan tentang beriman kepada qadar dan qadar, dan ahli kumpulan saya adalah saya sendiri, Aish, Alisa, Wan Kristina dan lagi dua orang, Fatin dan Amirah. Jadi yang pertama, Wan Kristina akan membentangkan tentang maksud qadar. Okay, so maksud qadar dan contohnya, bahasa dia is menyempurnakan sesuatu dan istilah is ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk. So contoh dia is Allah menentukan sejak azali akan menciptakan manusia di bumi. Dan maksud qadar dan contohnya pula dari segi bahasa ialah menjelaskan qadar sesuatu, dari segi istilah is pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah sejak azali. Dan contoh dia is Allah menciptakan manusia yang telah mendiami dalam bumi. Beriman kepada qadar dan qadar. Yang pertama, meyakini bahawa Allah menentukan sesuatu perkara yang terjadi kepada makhluk dan dengan ilmu dan kehendak. Yang kedua, meyakini bahawa Allah melaksanakan ketentuan tersebut mengikut ketetapannya. Yang ketiga, meyakini bahawa semua perkara tertakluk kepada kehendak dan kekuasaan Allah, sama ada yang baik atau yang buruk. Yang keempat, meyakini bahawa semua ketentuan Allah mempunyai hikmah terhadap hamba. Ya, dari nafsi kewajiban beriman kepada qadar dan qadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan setiap sesuatu menurut takdir ketentuan yang telah ditentukan. Okey, jenis qadar. Qadar terbahagi kepada dua. Yang pertama, qadar mubrah. Qadar mubrah bermaksud ketentuan Allah yang tidak berubah dan dilaksanakan mengikut kehendak dan kekuasaannya. Contohnya seperti jantina dan keturunan. Yang kedua, qadar mu'allaq. Qadar mu'allaq bermaksud ketentuan Allah yang berubah kepada ketentuannya yang lain bersesuaian dengan usaha yang dilakukan oleh hamba. Contohnya, orang yang sakit diberi kesembuhan melalui doa. Jadi saya akan mentangkan tentang konsep tawakal dan usaha. Jadi apakah maksud usaha? Usaha adalah berusaha menggunakan seluruh kemampuan untuk mencapai suatu maksud. Sebagai contoh, macam kita nak straight A, so kita kenalah berusaha, study dan apa semua. Jadi kedua adalah tawakal. Tawakal bermaksud menyerahkan satu perkara kepada Allah dan yakin bahawa Allah yang akan menentukan hasilnya. Dan setelah berusaha bersungguh-sungguh, so maksudnya kita macam selepas kita berusaha tu, kita kena bertawakal kepada Allah dan menentukan keberhasilannya. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang kesan beriman kepada qadar dan qadar. Jadi, kesan beriman kepada qadar dan qadar terbahagi kepada tiga sudut, iaitu dari sudut akidah, ibadah dan juga akhlak Islamiah. Jadi, dari sudut akidah ialah mengelakkan perbuatan syirik kerana yakin semua perkara daripada Allah. Dari sudut akidah ni dia macam kita perlulah yakin semua perkara ni daripada Allah. Contohnya macam takdir kita, qadar dan qadar kita, apa yang terjadi dalam hidup kita, semuanya daripada Allah. Dan janganlah kita berbuat perbuatan syirik yang terkutuk itu. Seterusnya dari segi ibadah. Okey, dari segi ibadah pula, kita mestilah tekun beribadat kerana mengharapkan rahmat Allah. Jadi kita ni tekun beribadat kerana mengharapkan rahmat Allah dan bukan hanya atas keduniawi. So macam kita tak boleh lah tekun beribadat ni untuk dapat nama je and then like upload dalam media sosial, so kita dapat banyak komen-komen yang positif and then ramai followers. Tak, kita kenalah tekun beribadat kerana mengharapkan rahmat Allah. Dari sudut Islamiah pula, sebenarnya dari sudut Islamiah terdapat tiga. Jadi yang pertama ialah bersabar ketika ditimpa musibah kerana yakin pasti ada hikmahnya. Yang kedua pula,
bersyukur atas kurniaan Allah kerana yakin ianya yang terbaik untuk kita. Jadi kita mestilah bersyukur dan jangan pula kita mempersoalkan apa yang telah Allah berikan kerana bukan semua orang dapat apa yang kita dapat. Dan yang terakhir ialah berusaha mencapai kecemerlangan kerana yakin Allah memberikan kejayaan kepada orang yang berusaha. Dengan berakhirnya kesan beriman kepada qada dan qadar, maka tamatlah topik kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.